Okey, kita teruskan dengan topik indeks, skala dan prosedur pengukuran khas. So, dalam penyelidikan, skor untuk satu petunjuk sering dikombinasikan dengan skor petunjuk lain. So, kombinasi skor-skor bagi beberapa petunjuk akan menghasilkan skor baru yang kita namakan sebagai indeks atau skala. Tapi, ada juga perbezaan antara indeks dengan skala ni. Indeks ni merujuk kepada kombinasi antara dua atau lebih jenis skor petunjuk. Manakala skala ni adalah kombinasi yang lebih kompleks yang mempunyai corak atau susunan yang tertentu. Indeks pengukuran untuk sesuatu variabel yang kita ukur dalam kajian ni biasanya terdiri daripada kombinasi beberapa petunjuk dan mungkin juga terdiri daripada kombinasi antara beberapa sub-indeks di mana setiap sub-indeks tu dibentuk daripada gabungan antara beberapa petunjuk. Penggunaan beberapa petunjuk atau sub-indeks ni diwakili oleh item-item dalam satu indeks ukuran yang lebih sesuai sebab konsep-konsep yang sesuai kerana konsep-konsep seperti kemahiran berfikir, pencapaian akademik, keciciran pengangguran dalam pendidikan sains sosial biasanya melibatkan banyak aspek. So, bagi membentuk indeks yang mempunyai kesahihan dan kebolehpercayaan yang tinggi ni, kita sebagai pengkaji kena memastikan item-item yang diwakili setiap dalam instrumen kita tu dia mewakili bagi setiap instrumen yang kita guna dalam pengukuran dalam kajian kita tu. So, item-item mewakili setiap petunjuk ni hendaklah dianalisis sebelum digunakan ke atas subjek kajian. Okey. So, langkah-langkah yang kita ambil semasa menganalisis item semasa membina indeks pengukuran. Okey, yang pertama memberi definisi konseptual yang tepat. Yang kedua membina jadual penentuan indeks pengukuran, menjalankan ujian pra dan menjalankan ujian rintis. Okey, so kita tengok maksud langkah tersebut. So kalau memberi definisi konseptual yang tepat bermaksud langkah pertama yang membentuk indeks ialah membuat definisi konseptual, mengoperasionalkan definisi tersebut dengan tepat. Pengkaji biasanya merujuk kepada konsep hipotesis dan seterusnya menyatakan konsep tersebut yang kita jadikan sebagai panduan untuk pengukuran. Okey, seterusnya adalah untuk membina langkah seterusnya membina jadual penentuan indeks pengukuran. So jadual ni boleh kita bina bagi memastikan item yang kita bina tu mengandungi sub-indeks yang telah ditetapkan. Bilangan item yang perlu disenaraikan berdasarkan setiap indeks. Bilangan item dalam setiap sub-indeks ni tak semestinya sama. Sebab biasanya akan ada sub-indeks yang memerlukan lebih banyak item pengukuran untuk mewakili konsepnya. Okay, kat sini mesti macam pening apa tu item, apa tu sub-indeks kan. So item ni sebenarnya kalau tengok dalam borang kaji soalan selidik, so ada soalan-soalan kan untuk awak jawab, untuk responden jawab. So dalam setiap soalan tu kita panggil sebagai item-item setiap soalan dia tu. So jawapan yang kita perlu ataupun dalam soalan tu kalau ada sub-index maksudnya dalam soalan ada soalan tu adalah panggil sebagai sub-index. Dan yang sub-index tu untuk setiap item tak semestinya sama bagi setiap item. Maksudnya untuk soalan pertama contoh ada sub-index 3. So soalan kedua tak semestinya sub-index dia kena sama bilangan 3 juga. Nak buat 2 pun boleh ataupun nak buat 4 pun boleh, tak semestinya sama. Okey, menjalankan ujian pra. So item-item yang kita ada tadi tu, maksud soalan-soalan kita tadi tu yang kita dah sediakan tu, kita perlu menjalani ujian pra dulu. So langkah ujian pra adalah memberikan item tersebut kepada sekumpulan subjek. Biasanya macam kita guna dalam 10 subjek macam tu daripada populasi yang kita nak kaji. Tapi kita tak pilih lagi sebagai responden. Okey, lepas tu subjek jawab semua item tadi tu. Maksudnya dalam borang soal sidik tu dia jawab semua. Galakkan subjek untuk menyoal sebarang kekeliruan atau masalah yang dihadapi semasa menghubung item yang dihadapi berkait dengan item-item tadi. Ni masa nak jalan ke ujian pra dulu. Contoh kalau item kurang jelas, kita arahan menjawab item yang mengelirukan ataupun penggunaan istilah dan sebagainya. Okey, maksudnya bila awak buat ujian pra ni, awak jalankan ujian pra kepada 10 orang subjek ni. Lepas tu setelah subjek jawab tu,
tanya dia orang ada tak benda yang dia orang tak faham ke berdasarkan soalan yang awak dah sedia tu, berdasarkan item yang dah ada. Takut ada perkataan yang tidak difahami ke, contohlah ada perkara yang perlu diubah, perkara yang dia orang tak jelas, so awak kena baiki oleh item-item bermasalah tu berdasarkan respon orang yang jawab tadi tu, subjek yang jawab tadi tu. So ni adalah ujian pra. Okey, yang seterusnya adalah menyediakan ujian rintis. So item-item yang kita dah siap tadi perlu menjalani ujian rintis, iaitu pilot test. Dalam ujian rintis ni, sekumpulan subjek biasanya antara 30 hingga 40 akan menjawab item pengukuran yang dah siap tadi tu, borang soal selidik awak tu lah. Lepas tu data yang diperoleh tadi tu kita analisis untuk memastikan item-item yang awak ada tu untuk mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi, iaitu konsistensi dalaman yang tinggi. Kaedah yang biasa kita gunakan untuk memastikan instrumen pengukuran yang awak bina ni mempunyai kepercayaan yang tinggi adalah dengan menggunakan kaedah ujian prapaskah, kaedah pemisahan separa dan juga kaedah Crown Batch. Okey. So kita teruskan kepada kajian rintis. Kajian rintis ni adalah kajian secara kecil-kecilan yang kita buat sebelum kajian sebenar dilakukan. Biasanya kajian ni dilakukan untuk melihat kebolehsanaan atau kemunasabahan sesuatu kajian yang awak bakal lakukan. So kajian rintis ni sebenarnya kita boleh panggil sebagai kajian mini bagi sesuatu kajian full scale, maksudnya skala penuh. So sebelum awak buat full scale maksudnya awak buat kajian skala penuh, kajian yang main, awak jalankan dulu kajian rintis ni sebagai yang dikenali sebagai kajian rintis. Biasanya kita panggil dia sebagai kajian kebolehslaksanaan atau kajian kemunasabahan. Okey, walaupun kajian rintis ni tak dapat memastikan kejayaan kajian utama, tapi dia dapat bantu kita sebagai pengkaji untuk mengenal pasti tahap kebolehsanaan dan kemunasabahan kajian utama yang awak akan jalankan nanti tu. Okey, so kebaikan menjalankan kajian rintis, daripada yang awak kumpul, data yang awak kumpul dalam kajian rintis tu, dia akan boleh bagi amaran kepada pengkaji yang kajian sebenar, bila kajian sebenar dilakukan mungkin akan ada masalah ataupun kurang sesuai atau instrumen awak tu ada masalah. So boleh dijadikan kajian rintis ni boleh juga dijadikan sebagai bukti bila untuk mempengaruhi pihak penaja membiayai kajian tersebut. So contohlah ada orang buat kajian dapat dapat macam pihak penaja, so dia dapat sponsor daripada mana-mana, ada orang lah. So bila dia buat kajian rintis ni, kajian sebelum kajian betul, so bila dia orang buat kajian rintis ni boleh tunjuk kepada pihak penaja bukti yang kita orang akan buat kajian macam ni. So ni adalah contoh, ni adalah kajian rintis kita orang. So daripada kajian ni pihak penaja mungkin boleh macam dia akan tengok orang ni macam dia punya kajian ni elok tak untuk ditaja macam tu. So banyaklah sebenarnya kebaikan kepada bila kita buat kajian rintis ni. Okey. So kita tengok fungsi-fungsi kajian rintis. Yang pertama, menguji dan membina keberkesanaan alat kajian kita, item-item kita tadi tu. Yang kedua, menilai kebolehslaksanaan dan kemunasabahan. Lepas tu, membentuk cadangan dan garis kasar kajian, menilai kesesuaian reka bentuk kajian, menilai sama ada rangka dan teknik persampelan awak tadi tu berkesan atau tak, mengenal pasti masalah yang mungkin timbul dalam kajian sebenar, so nanti awak boleh baiki bila ada masalah. So menganggarkan kemungkinan hasil kajian untuk menganggar saiz sampel. Lepas tu menentukan jumlah atau sumber kewangan serta peralatan yang diperlukan untuk kajian sebenar. Contoh daripada kajian rintis ni awak dah buat kan. So daripada kajian rintis ni awak boleh tentukan jumlah dan sumber kewangan awak berdasarkan peralatan yang awak perlukan. So daripada sini awak bila awak dah buat kajian rintis, awak boleh cadangkan kepada pihak penaja ataupun tunjuk kepada pihak penaja, kami memerlukan sumber kewangan sebanyak ni. So daripada situ pihak penaja macam boleh tengok bukti berapa bukti ataupun macam draft bagi
berapa nilai kewangan yang awak perlukan daripada pihak penaja tu. So diorang mungkin boleh bagi semua ataupun beberapa persen tu, macam tu. Okey, lepas tu menilai keberkesanan teknik analisis kajian yang bakal digunakan dalam kajian sebenar. Lepas tu menilai kesesuaian soalan kajian, melatih pengkaji untuk menguruskan kajian sebenar dengan lancar dan berkesan. Lepas tu meyakinkan pihak penaja bahawa kajian tersebut berkesan supaya pihak penaja menyokong dan membiayai kajian. Okey, so sekarang kita teruskan dengan instrumentasi. Okey, dalam pendidikan sains sosial, instrumen kajian biasanya merupakan soalan selidik yang direka khas untuk mengumpul data kajian. So, apa kegunaan soalan selidik ni? Sebagai senarai semak untuk merekodkan pemerhatian ke atas tingkah laku responden, sebagai soalan sesi temu bual atau sebagai ujian kertas dan pensel. Okey, terdapat beberapa jenis soal selidik dalam pendidikan ni. Yang pertama, soal selidik kajian tinjauan. So, yang ni biasanya macam kita buat untuk produk tenus. Okey, contohnya macam keberkesanan hasil jualan produk tenusu di sesuatu tempat mana-mana, contoh. Lepas tu awak buat soal selidik berkait dengan kajian tinjauan bagi benda ni. So awak bagi tu kita panggil sebagai soal selidik kajian tinjauan. Lepas tu ujian psikologi, contoh macam ujian IQ, ujian kemahiran berfikir. Okey, lepas tu ujian pencapaian seperti ujian prestasi, macam kuis, macam ujian soalan peperiksaan tu lah. Okey, lepas tu sekarang kita tengok kepada panduan umum pembentukan item instrumen. Ni maksudnya panduan untuk kita buat item-item dalam borang soal kaji selidik kita tadi, ataupun soalan kita untuk buat kajian tu. Bila kita benda yang biasa kita nak tanya kepada responden. Okey, so yang pertama, panduan umum dia adalah mempertimbangkan perasaan responden. Masa kita membina item instrumen kajian tu, kita kena ingat bahawa item yang kita hasilkan tu tak boleh berbentuk paksaan. Paksaan akan menyebabkan jawapan responden kurang tepat dan data dikumpulkan kurang kesahan. Semua item kita perlu bina berdasarkan prinsip bahawa responden ni boleh meluahkan pandangan secara bebas dan terbuka, serta pendapat dia dihormati dan dihargai dan diterima elok oleh pengkaji. Maksudnya, contoh masa dia orang jawab soalan tu, kita kena ingat kita tak boleh paksa dia orang. Lepas tu contohlah time dia orang jawab tu, kita duk tengok, kak jawab lah yang ni, so you jawab soalan ni, I rasa yang ni, I rasa soalan ni tak boleh. Kita kena fikir yang masa kita buat soalan tu, dia orang boleh jawab secara bebas, ikut sekiranya yang nak bagi jawab tepat apa, tak perlu ikut kita punya pendapat. Okey, lepas tu item perlu pendek dan ringkas. Okey, biasanya kalau item yang pendek dan ringkas ni senang untuk difahami bila kita nak jawab soalan tu. Lepas tu bila kita guna ayat yang pendek dan ringkas, dia biasa dapat mewakili konsep yang kita nak buat dengan tepat. Lepas tu kalau kita nak buat item yang ringkas dan pendek ni, kita kena faham betul-betul konsep yang kita nak ukur. Lepas tu kalau nak tengok ciri-ciri item yang baik adalah item dengan bilangan perkataan yang kurang pada 15 patah perkataan. Dan bentuk soalan bagi konsep ni kena diukur, yang kita nak ukur tu, item yang kita nak buat, kita nak bagi, kenalah jelas dan tepat. Lepas tu item yang kompleks dan sukar dijawab haruslah dielakkan. Maksudnya soalan awak tu panjang sangat, lebih kurang macam satu perenggan, yang tu tak elok sangat, sebab payah untuk responden memahami soalan kita tu, item kita bila nak jawab nanti. Okey, bilangan item perlu dikurangkan. Penggunaan terlalu banyak item kau sahaja memanjangkan masa dan menjawab dan meningkatkan kebosanan responden semasa menjawab. Dia boleh membebankan pengkaji semasa penganalisan data. Okey, bilangan item yang kita guna boleh menyebabkan pengkaji mengenai sedikit item yang berkait dengan konsep yang diukur. Okey, biasanya kalau bilangan item terlalu banyak, sangat memang membuatkan responden macam jadi bosan nak jawab. Yelah, contohlah kalau awak punya borang kajian tu, borang soal selidik awak 5 muka surat, 6 muka surat, penuh satu muka surat tu, kita macam dah pening lah nak jawabkan sebab panjang sangat. Kalau macam 2 muka surat boleh tahan lagi, 3 ke atas tu sangat-sangatlah panjang sebenarnya. Lepas tu
dia juga boleh, bila panjang item yang banyak, kita sebagai pengkaji sangat susah nak menganalisis data tu sebab banyak kan, so ambil masa yang lama. Lepas tu kadang tu boleh jadi tersilap, sebab tu lah dia macam tak efisien lah kalau kita guna item yang banyak ni. Okey, lepas tu mengumpul data yang konkret. Okey, pengkaji perlu menggunakan item yang berupaya mengukur dengan tepat konsep yang ingin diukur, menggunakan pengukuran dengan semudah yang boleh. Pengkaji harus elak daripada menggunakan pengukuran abstrak. Sebagai contoh, masa mengukur umur responden, contoh nak tahu dalam soalan tu, nak tahu apa tu umur responden, kategori data abstrak seperti remaja, orang dewasa. Biasa contoh kalau kita tanya remaja, dewasa, kalau kita nak tanda dalam soal selidik kan, kita kena ganti remaja dan orang dewasa ni kepada data konkret. So data konkret seperti 20 hingga 24, 35 hingga 30 hingga 35. So kita tak perlu guna kataan kanak-kanak, remaja, orang dewasa sebab tak konkret data tu. Bila kita ada umur dia terus, so lagi konkret lah sebab jelas kat situ. Okey, yang seterusnya jenis item. So ada beberapa item dalam biasa kita guna dalam instrumen kajian ni. Yang pertama pilihan tunggal, yang kedua bebas, yang ketiga aneka pilihan, yang keempat pangkatan, yang kelima jenis pilihan mengikut susunan kesesuaian. Okey. Yang ni kita just boleh tengok macam ni. Sebenarnya ni item-item dalam borang soal selidik. So cara jawab dia. Okey, so boleh tahu jenis-jenis ni je lah. Okay, lepas tu kita pergi kepada pengemas kinian data. Okey, definisi pengemas kinian adalah perbuatan bagi menerangkan penambahbaikan bagi sesuatu perkara atau maklumat. Yang pengemas kinian data ni penting semasa kita buat kajian dalam pendidikan, di mana data dikumpul, data tersebut disusun dan dikategorikan secara kemas dan teratur supaya dapat menyenangkan untuk pengkaji buat analisis dan kesimpulan berkait dengan kajian tersebut. Aplikasi yang biasa kita guna untuk kemaskini data dalam komputer adalah Excel, Microsoft Excel. Perisian Excel biasa kita guna. Okey, perisian Excel biasa kita guna, yang popular digunakan adalah dalam Microsoft, dalam laptop adalah Microsoft Excel. So Microsoft Excel ni satu software ataupun aplikasi yang diadaptasi untuk yang mengadaptasi atau menyusun angka. Okey, antara fungsi Microsoft Excel: membuat, mengedit, menganalisis, meringkaskan data, melakukan pengiraan aritmetik dan statistik. Aritmetik dan statistik maksud pengiraan tambah, tolak, darab, bahagi, lepas tu dah banyak lagi. Statistik, ujian statistik macam nak kira t-test ke, nak kira macam-macam lah. So awak boleh guna Excel ni. Lepas tu Excel ni boleh membantu menyelesaikan soalan matematik awak. Lepas tu nak buat graf pun boleh, gambar rajah pun boleh, dan banyak lagi penggunaan Microsoft Excel ni. Okey, so kat sini kita akan tengok macam mana nak menganalisa data secara ringkas. So ni secara ringkas saya just explain, nanti saya akan sediakan video berkait dengan Microsoft Excel ni. So butang Quick Analysis Excel membenarkan anda mereka pelbagai jenis carta termasuk graf, garis, carta bar dan sebagainya, dan juga menambah graf miniatur yang kita panggil sebagai graf percikan. Okey, cara nak guna Quick Analysis ni, mula pilih range. Contoh awak ada data ni kan, lepas tu awak highlight dia, lepas tu Ctrl Q, lepas tu tekan more. Dekat atas ni awak pilih tekan chart, tekan more. Lepas tu nanti awak perhatikan jenis carta yang dipaparkan. Lepas tu pilih je jenis apa yang awak nak, carta jenis apa, graf bentuk apa awak nak papar. So benda ni nanti saya explain dalam video yang lain, so anda boleh baca je. Lepas tu yang ni menganalisis data menggunakan pivot table. Pivot table ni merupakan tool dalam Microsoft Excel yang kita guna untuk meringkaskan, menganalisa serta menjelajah data untuk dibentang menjadikan sebuah laporan dalam bentuk jadual. Fungsi dia adalah untuk membentang data secara ringkas berdasarkan parameter yang kita beri sesuai dengan keperluan data. Biasanya dapat kita guna pivot table ni untuk mempercepatkan analisa sesuatu data bagi mengambil sesuatu keputusan. Okey, so setakat tu saja untuk topik yang kelima awak. So nanti untuk
Untuk video berkait dengan Excel akan saya bagi yang lain. Okey, setakat tu saja untuk topik yang kelima kita. Kita jumpa pada kuliah lain hari. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.